Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua murid di Malaysia. Apa khabar semua pada hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. Bersama saya, Cikgu Farina di Brainiac.my, kita akan belajar bab 4, Matematik Pengguna Percukaian. Pada video kali ini, kita masih lagi akan lihat pada subtopik yang pertama, iaitu percukaian. Pada video yang lalu, kita telah belajar mengenai cukai pendapatan dan juga cukai jalan. Dan pada video kali ini pula, kita akan lihat 3 lagi jenis cukai yang lain, iaitu cukai pintu, cukai tanah dan cukai jualan dan perkhidmatan. Mari kita lihat jenis cukai yang pertama, iaitu cukai pintu. Cukai pintu adalah cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah seperti rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan juga tanah kosong. Cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Hasil kutipan cukai taksiran ini akan digunakan untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang, potong rumput dan sebagainya. Cukai ini akan dikutip oleh pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. Mari kita lihat kesan pengelakan cukai tanah. Pengelakan cukai yang pertama iaitu bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, dalam erti kata lain tunggakan. Tindakan yang boleh dikenakan adalah notis dalam borang E akan dikeluarkan. Yang kedua, masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan. Antara tindakan yang akan dikenakan adalah waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Waran tahanan ialah surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan menyita barang-barang yang ada di dalam bangunan melalui pendaftar Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Seterusnya, mari kita lihat jenis cukai yang keempat iaitu cukai tanah. Cukai tanah adalah cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Bagaimana pula jika anda tinggal di pansapuri ataupun kondominium? Untuk yang tinggal di pansapuri dan kondominium akan dikenakan cukai petak iaitu cukai yang dikenakan kepada hak milik strata yang menggantikan cukai tanah. Cukai ini ditaksirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Cukai ini akan dikutip oleh pihak berkuasa negeri iaitu Pejabat Tanah dan Galian. Mari kita lihat pula kesan pengelakan cukai tanah. Antara pengelakan cukai adalah yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Tindakan yang boleh dikenakan adalah notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan di bawah Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 97. Yang kedua, masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan. Tindakannya adalah tanah boleh dirampas atau dilucut hak di bawah Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 100. Dan akhir sekali, mari kita lihat pula cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan ini dikuatkuasakan pada 1 September 2018 dan terdiri daripada 2 jenis cukai iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan adalah cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Manakala cukai perkhidmatan adalah cukai yang dikenakan terhadap pengguna seperti cikgu yang menggunakan perkhidmatan bercukai seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Seterusnya, mari kita lihat siapakah yang perlu membayar cukai jualan dan cukai perkhidmatan ini.
Pengeluar atau pengimport dengan jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Jualan 2018. Pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000 setahun dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM1,500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Kutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan iaitu yang menerima perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa yang tertentu. Tetapi di Malaysia ini, kita ada beberapa tempat yang tidak akan dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan tau. Contohnya adalah Pulau Langkawi dan Pangkalan Kubur, Kelantan. Tempat-tempat ini dipanggil sebagai wilayah bebas cukai. Dan siapa pula yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai jualan dan perkhidmatan ini? Pihak yang bertanggungjawab adalah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat beberapa contoh barang yang dikenakan cukai jualan sebanyak 5%. Antaranya adalah seperti berikut. Anda boleh lihat di sini beberapa kategori yang akan dikenakan cukai sebanyak 5%. Antaranya adalah daging, makanan laut, produk tensu seperti mentega, yogurt berperisa, minyak sapi, keju, sarang burung dan madu. Kita lihat pula jenis-jenis sayuran, buah-buahan, minyak, daging diproses serta makanan kering seperti biskut, tepung susu protein, perteh jagung, oat dan yang seterusnya. Ini pula contoh-contoh barangan yang dikenakan cukai jualan sebanyak 10%. Antara kategori yang terlibat adalah gula seperti coklat putih, lozeng tekak, gula-gula, gula-gula getah. Koko iaitu contohnya coklat chip, serbuk koko yang mengandungi gula, coklat masakan. Minuman, kita ada malt coklat, oat mengandungi koko, air bikarbonat, air kotak, air tin dan juga arak. Seterusnya, kategori rokok, semua jenis akan dikenakan cukai kecuali tembakau. Barangan kosmetik dan minyak wangi, antaranya adalah penyegar udara, bedak bayi ataupun bedak talkum, deodoran, pewarna rambut, ubat gigi dan juga pengetip kuku. Dan akhir sekali sabun, antaranya adalah sabun mandi, sabun basuh, sabun cuci kereta dan juga sabun cuci pinggan. Seterusnya, mari kita lihat pula senarai barang yang tidak dikenakan cukai. Jika dilihat di sini, kebanyakan kategori yang tidak dikenakan cukai adalah makanan ruji harian kita. Antaranya adalah ayam, ikan, lembu, kambing, telur ayam, telur itik, telur masin, telur puyuh, telur pindang, mi, daun kari, daun pandan, daun sup, rempah ratus, garam, bijirin, oat, beras, serbuk kopi, teh, gula pasir, gula Melaka, gula batu, gula merah. Dan sayur-sayuran yang biasa digunakan dalam masakan serta buah-buahan yang selalu dimakan, vitamin, ubat-ubatan, barangan first aid, minyak panas, minyak angin dan juga racun pembunuh serangga. Bagaimana pula dengan contoh untuk cukai perkhidmatan yang dikenakan sebanyak 6%? Jom kita tengok. Antara kategori yang terlibat adalah penyediaan makanan atau minuman seperti restoran, kafe dan juga catering, insurans dan takaful, hotel seperti rumah penginapan dan juga homestay, kelab seperti kelab malam, kelab golf, pertaruhan dan perjudian seperti kasino dan juga loteri, penyediaan bekalan elektrik dan juga perkhidmatan telekomunikasi dan saluran TV berbayar. Okey murid-murid, mari kita ingat semula apa yang telah kita pelajari pada video kali ini.
kita telah belajar mengenai cukai pintu, iaitu cukai yang dikenakan ke atas kediaman atau bangunan. Cukai tanah iaitu cukai yang dikenakan ke atas tanah pertanian, perusahaan dan juga bangunan. Dan akhir sekali, cukai jualan untuk pengeluar atau pengimport dan cukai perkhidmatan untuk yang menerima perkhidmatan. Seperti biasa, pesanan tulus ikhlas daripada cikgu, jangan lupa buat latihan. Ingatlah, penat susah hanyalah sementara. InsyaAllah bakal berbayar dengan kejayaan. Ajar-ajar Hoitin! Saya, Cikgu Farina dari Brain and Omai. Moga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.